Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah sambung balik kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi Yas'alunaka Syekhul Azhar. Kita sambung ni Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang tu dah. Nanti ke Syekh ni ada orang tanya Syekh ni, Allah SWT telah berfirman, maksudnya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, Sab'ul Masani lah, Sab'ul Masani dan Al-Quran yang agung, surah Al-Hijr ayat 87. Apakah yang dimaksudkan dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang Sab'ul Masani itu? Apakah yang dimaksud dalam sesuatu yang lain selain Al-Quran? Syekh ni jawab. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahawa yang dimaksud dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang, adalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Alhamdulillah adalah induk Al-Quran, induk kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab. Dan Sab'ul Masani dan 7 yang diulang-ulang ni. Imam Ali, Abu Hurairah dan yang lainnya berpegang pada pendapat ini. Jadi ramai sahabat berpegang dengan pendapat ini. Jadi Quran juga dipanggil Ummul Quran, dipanggil Ummul Kitab. Fatihah tu dipanggil Ummul Quran, dipanggil Ummul Kitab dan dipanggil Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Bukhari telah meriwayatkan dari Abi Sa'id bin Ma'ali bahawa dia telah berkata, Abu Sa'id bin Ma'ali kata, sekali peristiwa aku sedang mengerjakan solat di masjid, kemudian Rasulullah SAW memanggilku. Jadi Abi panggil Abi Sa'id al-Ma'ali ni. Namun aku tidak menjawabnya. Setelah itu aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi aku sedang mengerjakan solat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah surah Allah dan Rasul jika mereka memanggilmu. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan dengan kata-katanya, sungguhnya aku akan mengajarkanmu kepadamu sebuah surah yang paling agung dari antara surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi Nabi nak ajar dia 7 surah yang diulang-ulang sebelum keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah SAW memegang tanganku. Ketika dia hendak keluar masjid, aku berkata kepadanya, bukankah anda akan mengajarkan kepadaku sebuah surah yang paling agung di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran? Beliau pun berkata, Alhamdulillah rabbil alamin ala Sab'ul Masani. 7 ayat 7 yang diulang-ulang. Surah Fatihah dinamakan dengan Sab'ul Masani kerana terdiri dari 7 ayat dan kerana diulang-ulang pada setiap rakaat. Ini paling banyaklah surah kita baca ni, dan semaya lagi dah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Al-Fatihah dinamakan demikian kerana merupakan kekecualian bagi umat ini yang belum pernah diturunkan pada siapa pun sebelum ini. Di surah Fatihah ni tak pernah turunkan sepertinya dan bagi umat-umat yang lain. Ini pendapat yang lain dah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya berkata bahawa yang dimaksudkan dengan Sab'ul Masani adalah 7 surah-surah yang panjang, iaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah An-Na'am dan surah Al-A'raf dan surah Al-Anfal dan dengan surah Taubah. Kerana di antara keduanya ia tidak dipisah dengan tasmiyah, menyebut nama Allah. Surah Al-Anfal dan surah Taubah ni akan sambung tadi. Sehingga keduanya dihitung sebagai satu surah saja. Surah-surah 7 yang panjang itu dinamakan demikian kerana ayat ini berbicara mengenai peringatan, hukum dan ketentuan banyak terkandung di sana. Jadi pendapat satu lagi, Sab'ul Masani bukan surah Fatihah tapi 7 surah yang panjang. Yang awal tu lah dah start dengan Baqarah ni. Ada orang yang menolak pendapat yang terakhir ini. Mereka menyatakan bahawa ayat ini telah turun di kota Mekah. Sementara tidak satu pun dari ketujuh surah yang panjang itu telah turun ketika itu dah. Surah yang lain 7 surah yang panjang itu turun sikit-sikit. Dan hak sebut Sab'ul Masani itu ulang-ulang mesti hak beragama dah hak sikit-sikit dah. Kerana ketujuh surah yang panjang itu turun di kota Madinah setelah hijrah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan Sab'ul Masani adalah Al-Quran itu sendiri, seluruh Al-Quran. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar. Maksudnya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu yang serupa mutu ayat-ayatnya dan lagi berulang-ulang. Gemetar kerananya kulit orang yang takut pada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah.
Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang seorang pun yang menjadi pemberi petunjuk baginya. Jadi sini ayat yang oleh-oleh itu Quran dah. Orang baca Quran dalam keadaan takut pada Tuhan ni kebentar. Kulit dia. Lepas tu ingat Tuhan balik, yakin dia tenang semula dah. Dia bukan jadi power gila, wajat. Wajat ataupun apa kata zak ataupun benda-benda perkara perasaan yang dilalui oleh tasawuf tu melebihi batas normal jadi gila. Tu bukan ketenangan tu. Islam ni ajar Quran kalau zikir ni tenang, bukan gila dah. Gila tu saat tu juga. Walaupun baca Quran tu mungkin ada masuk jin juga. Macam mana dia boleh melawan power gila sedangkan benda tu tak pernah dirasai oleh para sahabat yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada generasi seterusnya. Gharib al-Isfahani di dalam kitabnya berjudul Al-Mufradat mengatakan, surah-surah Al-Quran dinamakan dengan masani beroleh-oleh adalah kerana surah-surah Al-Quran itu diulang-ulang dengan berlalunya waktu. Pelajaran-pelajaran yang ada dalamnya tidak akan pernah usang dengan bergantinya zaman. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman yang bermaksud Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Al-Quran dapat dinamakan masani berulang-ulang tu dengan kerana ayat Quran disebut secara berulang-ulang dan memberikan manfaat yang senantiasa baru hari demi hari. Kalau kita baca perhati makna, dah kita perhati dengan makna lah. Kita tak perhati tak tadabbur makna tak berasa dah. Tak bermakna kadang-kadang kita rasa kena dengan situasi hari ni. Kena dengan situasi hari ni ada pengajaran yang sesuai ayat kita baca ni dengan untuk kehidupan kita hari ni. InsyaAllah lah biasanya gitu. Bukan style setengah lah ni dia hanya Quran ni style ada kata garpu ta'ala lah apa tu dia style berbalik dah. Nak baca Quran ni pakai balik ikut dia. Lepas cari ikut dia seayat, tubik seayat tu. Ni kata nak ayat kaku saja dah. Setengah ulama yang tak setuju benda tu dia kata tilik nasib juga dah. Dan benda tu dilakukan oleh Bible Kristian dalam Bible pun sama juga dah. Secara asasnya tidak salah sebenarnya, tapi style nasib tu itu unsur yang tidak baik. Islam ni iaitu tekad dan azamnya jelas, bukannya style tilik-tilik gitu dah. Tak sesuai dengan syariat Islam lah. Syekh besar tak tu termasuk Dr. Mustafa Bugha. Nah, dia kata haram lah. Dia kata haram lah. Okey. Dan ulama-ulama Islam ni berzami tidak pernah bincang bab boleh ni tilik nasib dengan Quran ni garpu ta'ala cara secara demikian tidak pernah diajar, tak pernah disebut-sebut dalam kitab mereka. Takut jadi bid'ah saja dan merosakkan pengajaran umum yang diajarkan oleh Al-Quran. Okay, kita dengar pula hadis. Bagaimana hadis mengatakan maksudnya tidak miring sehingga hak mesti ditegakkan, tidak bengkok sehingga mengundang celaan, tidak akan berhenti keistimewaannya. Al-Quran patut mendapat pujian kerana selamanya pada Quran terdapat hal-hal yang akan mendorong pujian kepadanya, kepada orang yang membacanya dan orang yang mengamalkannya. Itu Quran. Ada pendapat lain mengatakan bahawa yang dimasukkan dengan sab'a mathani adalah bahagian-bahagian Al-Quran yang berkaitan dengan perintah dan larangan, khabar gembira dan peringatan, contoh dan perumpamaan, penyebutan nikmat dan berita-berita mengenai masa-masa. Itulah banyak Quran ni. Kalau kita nak faham molek, kita menghayati sebenarnya semua segi dah. Asasnya tauhid. Quran ni pada awal hingga akhir cerita tauhid. Kalau kita nak syarah melibatkan tauhid, memanglah Quran lah satu dasar yang sangat jelas. Itu tidak kona kosi dah. Jelas. Kalau kita main hadis ya ada juga dah kita salah faham lah kena takwil ke apa, tapi Quran jelas. Begitu juga ada ulama ni faham cara nak berevolusi nak untuk bangkit daripada kemunduran umat dan bangkit menentang penjajah dan bangkit membangkit kaum Islam, dipanggil tafsir secara revolusi ni. Terkenalnya Ubaidullah As-Sindi lah. Maulana Abu Ubaidullah As-Sindi, ulama biasanya orang Sikh gapo masuk Islam macam-macam sehingga dia masuk Islam dia Ubaidullah As-Sindi lah. Dia ni dia bertafsir. Yang ngapal Quran dalam masa sehari sejuzuk. Sehari sejuzuk, 30 juzuk, 30 hari. Ini cerita dia wallahu a'lam lah. Lepas tu dia kata, nama pendapat Ibn adalah bahawa yang dimasukkan dengan sab'a masani ialah surah Al-Fatihah. Ini paling ramai majoriti ulama tafsir kata gitu. Dan sahabat peramai gitu dah. Penamaan surah Al-Fatihah dengan sebutan masani tidak menghalangi penamaan surah-surah yang lain dengan sebutan masani. Jadi Syekh ni ayat lain perlu juga sebut masani juga diulang-ulang dah. Tu je surah besar pun diulang boleh juga.
Tapi asasnya sab'an masan 7 yang diulang ya 7 ayat yang diulang itu Fatihah. Inilah paling ramah dan ada sokongan hadis kepada. Namun selama Nas mengatakan bahawa surah Fatihah itu dah dimasukkan dengan masani sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah SAW sendiri dan telah tetap tanpa memungkinkan takwil lagi, maka kita mestilah berpegang padanya. Jadi hak lain tu walaupun sahabat besar Ibn Abbas sebut 7 ayat 7 surah yang panjang. Lepas tu ada kata ulama lain pula kata 7 Quran sab'an masani 7 ni maksudnya banyak ayat Quran semua sekali tu diulang-ulang semua ayat Quran. Tapi hadis hak terai memang terai jelas hadis sahih pula tu iaitu disebut sab'an masani memang 7 ayat iaitu surah Fatihah tu sendiri je. Jadi kita pakai hadis lah selamat daripada kata-kata sahabat hebat setara mana. Tu sahabat kalau kata-kata ulama lagilah kita tak boleh pakai terus. Ni ikut Nabi dulu dah. Gitu nak faham kaedahnya berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah dan kata-kata ulama ni biar kita ada peringkatnya. Janganlah meninggal kata ulama kata-kata Quran dan hadis semata-mata pergi kata ulama dah. Dia boleh pergi jauh daripada boleh jadi sesat lah walaupun ulama tu mungkin tak sengaja dimaafkan lah. Kita ni hak ikut dia boleh jadi sesat. Walaupun ulama tu mungkin dimaafkan kerana ketidaksengajaannya dalam satu perkara dah. Kerana ijtihad dan sebagainya. Tapi kita kalau ikut dengan nafsu, dengan hawa nafsu, semua tok guru kata betul jadi sesat juga dah. Walaupun tok guru dimaafkan dah. Faham? Adapun firman Allah SWT yang mengatakan dalam Al-Quran yang agung. Ada pendapat yang mengatakan bahawa itu termasuk bentuk ataf penjelasan. Dengan begitu ayat tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Kami telah berikan kepada Musa sab'an masani iaitu Al-Quran. Dengan begitu artinya surah Fatihah dengan keringkasan yang dimilikinya mengandungi pemikiran yang umum yang merupakan induk dari Al-Quran. Jadi surah Fatihah sendiri kalau orang sebut sab'an masani bermasuk Quran sebenarnya ringkasan ataupun mukhtasar dia. Isi padat dia, isi penting dia ia ada dah pada surah Fatihah tu. Surah Fatihah tu isi kandungan umum dia, isi kandungan tema utama dia, isi kandungan ringkah dia tu duduk situ belaka pada surah Fatihah dia. Hak lain tu huraya kita lebih kurang dah. Namun pendapat yang lebih dapat terima ialah pendapat yang mengatakan bahawa itu adalah ataf umum, yang itu semua surah-surah Al-Quran dan yang khusus adalah surah Fatihah. Kerana pertama surah Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran, kedua kerana surah Al-Fatihah senantiasa diulang-ulang, dan yang ketiga kerana surah Al-Fatihah mencakupi dasar-dasar ajaran Islam dan tujuan-tujuan Al-Quran, sehingga disebutkan bahawa Al-Fatihah adalah Al-Quran yang agung. Dengan kata lain, di dalam surah Al-Fatihah terkandung secara ringkas tujuan-tujuan Al-Quran. Wallahu a'lam. Seterusnya permulaan-permulaan surah. Ada orang tanya Syekh, sebahagian surah Al-Quran dimulai dengan berapa huruf? Seperti alif lam mim, alif lam ra, ta sin min. Apakah arti dari huruf tersebut? Ada tanya Syekh. Syekh jawab. Terdapat banyak pendapat di kalangan para mufassir, guru-guru tafsir ini mengenai erti dari huruf yang dimaksudkan. Sebagian mufassir mengatakan bahawa huruf-huruf tersebut merupakan rahsia Allah di dalam Al-Quran. Jadi benda tu rahsia, tak ada orang boleh tahu dah. Allah mempunyai rahsia pada setiap kitabnya, termasuk ayat mutasyabih yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Ini memanglah. Ini kata ayat mutasyabih pun ayat yang tak jelas ni. Berkenaan dengan ini, Rabi' bin Khusyam berkata, maksudnya, sungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Quran ini, kemudian dia memonopoli pengetahuan mengenai bahagian-bahagian yang dikehendakinya dan memberitahukan bahagian-bahagian yang dikehendakinya. Bahagian-bahagian Al-Quran yang Allah khususkan pengetahuannya hanya untuk dirinya. Engkau tidak akan dapat menggapainya. Tak usah nak faham lah, ngajar setang mana pun, dia tak ada siapa faham itu. Janganlah engkau menanyakan tentangnya. Adapun bahagian-bahagian Al-Quran yang Allah ajarkan kepadamu, maka engkau dapat menanyakannya dan mengetahuinya. Ada dalam roga apa kalau Nabi tak cerita, tak boleh, boleh stop. Kalau Nabi cerita, tak apalah. Tidaklah semua bahagian Quran engkau ketahui dan tidaklah semua yang engkau ketahui dapat engkau laksanakan. Mana ada dalam Quran tu, tak ada kita nak amal pun dah. Okay. Imam Abu Bakar Al-Bari mengomentari perkataan di atas. Perkataan tersebut menjelaskan bahawa bahagian huruf-huruf dari Al-Quran itu tersembunyi maknanya dari semua alam dan merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang beriman kepadanya nescaya mendapat pahala dan akan bahagia. Dan barang siapa yang ragu-ragu dan mengingkarinya nescaya berdosa dan jauh dari rahmatnya. Ya, ingkar suruh-suruh ayat-ayat perkataan huruf-huruf ni. Alif lam ra ko, ya ingkar. Pelik ni tak. Tolak jadi kafir sekar ke tak? Lepas tu rosaklah jauh dari rahmat Allah.
Pendapat lain mengatakan bahawa huruf tersebut adalah nama-nama surah. Ada setengah tu ulama pun nama-nama surah. Sebagai pendapat lain mengatakan bahawa huruf tersebut adalah sumpah-sumpah Allah, di mana Allah bersumpah dengannya. Pendapat yang lainnya mengatakan bahawa huruf tersebut menunjukkan kepada nama-nama, yakni asma', di mana ada bahagiannya yang dibuang dan ada bahagiannya yang ditinggalkan. Sehingga huruf alif adalah terambil dari kata yang agung Allah. Huruf lam terambil dari kata Jibril. Huruf mim terambil dari kata Muhammad. Dan begitu seterusnya. Ada juga pendapat yang mengatakan huruf tersebut adalah nama Allah yang paling agung, iaitu Ismul Azam. Ada pendapat-pendapat tafsir, setengah tu ada unsur batiniah pada dah. Tak apalah, kita tinggal dah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa huruf tersebut datang pada awal surah sebagai pembuka dan alat untuk menarik perhatian, iaitu berfungsi untuk menarik pendengaran sehingga dia mahu mendengarkannya. Berkaitan dengan pendapat ini, sebagian ulama salah mengatakan bahawa pada masa itu mereka lari menghindarkan tak kala diperdengarkan pada mereka Al-Quran. Ketika mereka mendengar kata-kata alif lam mim, alif lam sad, mereka meminta penjelasan kata tersebut. Ketika mereka diam dan perhatikan Rasulullah SAW, maka diperdengarkan kepada mereka ayat Quran yang menarik hati, sehingga menjadi mantap dalam pendengaran mereka dan menjadi hujah atas mereka. Macam-macam lah tafsir ulama ni lah. Sebagai salah lagi mengatakan diriwayatkan bahawa tak kala Al-Quran diperdengarkan pada orang-orang musyrik di kota Mekah, mereka berkata, janganlah engkau mendengarkan Al-Quran dan abaikanlah olehmu. Huruf-huruf di atas turun dengan maksud supaya mereka merasa heran, sehingga dengan begitu mereka akan membuka pendengaran mereka. Dan kemudian mereka pun mendengarkan bahagian-bahagian Al-Quran sesudahnya, sehingga hujah menjadi wajib atas mereka. Kadang-kadang nak suruh tarik ke Arab. Buat benda pelik sikit. Nak cerita Al-Quran di bahasa Arab, kalau Allah nak menyebabkan orang menjadi, mana semua huruf nak menjadi tarik kepada orang Quraisy. Masa itulah orang kafir Quraisy. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa huruf tersebut adalah huruf hijaiyah, abjad yang membentuk perkataan. Di sini seolah-olah Allah hendak mengatakan hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Kepada orang musyrik, jika engkau sekalian telah beranggapan dengan anggapan dusta bahawa Al-Quran adalah perkataan Muhammad dan bukan datang dari sisi Allah, maka datangkanlah sesuatu yang serupa dengannya. Dan ini adalah sesuatu yang engkau dapatkan di tengah-tengah kamu, yang tersusun dari huruf-huruf yang membentuk perkataan-perkataanmu. Al-Quran ini turun dengan menggunakan bahasa dan huruf-hurufmu. Engkau sekalian adalah para ahli bicara dan bahasa. Jika anggapanmu itu benar, maka datangkanlah sebuah kitab seperti Al-Quran. Ancaman tu. Huruf alif lam ra, alif lam ke, alif lam mim ke, sebenarnya sebagai ancaman suruh buat macam Quran ni. Allah alam lah, ni sebagai pendapat tafsir mufassirin. Allah SWT juga berfirman maksudnya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan pada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah sahaja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan memang pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Jadi pendapat yang terakhir inilah yang lebih dapat terima, yang kata pendapat terakhir nak formula surah ni. Jadi ancaman kepada orang kafir, ugutai kepada orang kafir, ni pendapat Syekh ni pertama tu paling yang terakhir tu betul dah. Ancam ugutai ataupun cabaran kepada orang kafir, buat Quran serupa dengan buatlah kitab serupa dengan Quran dah. Okey, pada pertanyaan lain menyebabkan permulaan surah ni, iaitu orang tanya Syekh dah, mengapa sebahagian surah Al-Quran diawali dengan huruf alif lam mim? Sebab apa ni? Okey, Syekh ni jawab, sebahagian surah Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam sad, alif lam ra dan ha mim. Terdapat banyak sekali pendapat para mufassir, tok guru tafsir mengenai maksud dari huruf-huruf tersebut. Sebahagian mufassir mengatakan bahawa huruf-huruf tersebut adalah nama-nama Al-Quran. Pertama ada kata alif lam ra apa nama Quran itu sendiri dah. Sebahagian lain berkata bahawa huruf tersebut adalah pembuka surah. Nak buka surah saja. Yang lain berpendapat bahawa huruf-huruf adalah nama-nama surah yang bersangkutan. Nama surah pun ada kata gitu juga. Sebagian lagi berpendapat bahawa itu adalah nama-nama Allah Azza Jalla. Ismul Azam pun kata ada dah. Nama Allah yang agung pun ada kata juga. Sebagian lainnya berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut merupakan sumpah Allah. Allah bersumpah dengan di mana Allah SWT bersumpah dengan menggunakan huruf-huruf itu pada pembukaan surah. Ada juga kata gitu dah. Ni huraian tambah tak ada ayat dah. Macam surah lain dah. Was-sama'i wat-tariq dah. Semua tu was-sama'i wat-tariq. Semua tu adalah sumpah sama. Maksudnya sumpah Allah suruh tengok benda-benda kebesaran Allah
melalui Allah cipta makhluk tersebut yang hebatlah. Sebagian mufassir yang lain berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang terputus-putus dari asma dan af'al, nama-nama dan perbuatan-perbuatan. Sebagai contoh alif lam mim, huruf alif adalah dari kata ana, saya, lam dari kata Allah, dan huruf mim dari kata alam yang lebih mengetahui. Sehingga secara keseluruhan artinya ialah saya dah Allah yang lebih mengetahui. Ada setengah tu yang mikir lebih tu. Sebagian lagi berpendapat bahawa huruf tersebut merupakan rahsia Allah yang hanya Allah sahaja yang tahu. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Kalau kita tengok kitab tafsir macam-macam lah yurannya. Adapun pendapat yang lebih mudah untuk terima ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahawa huruf tersebut diletakkan pada permulaan beberapa surah ialah sebagai alat penarik perhatian, sehingga menarik pendengaran mereka dan merasakan mereka. Ini boleh terima, mudah terima. Disebut depan tu semua mikir, oh huruf Quran ni, huruf ni, huruf bahasa Arab. Suruh mikir, suruh menarik perhatian orang kafir supaya mendengar Quran. Kerana huruf-huruf tersebut diucapkan secara sendiri-sendiri sehingga dalam pengucapannya mempunyai sifat yang khusus. Dengan demikian huruf-huruf tersebut mempunyai bunyi yang khusus di pendengaran sehingga para pendengar akan mendengarkan dengan penuh perhatian bahagian-bahagian sebelahnya. Itulah supati lah. Bukan nak suruh jadi tu setengah orang ni. Terutama terlibat tasawuf tarekat ni. Jadi huruf ni yang jadi buat kadang kata huruf shin tersebut 17 kali ni khasiat dia ni. Rahsia-rahsia huruf hijaiyah. Dia jadi macam sihir dah, macam sihir. Sebabnya huruf-huruf yang tidak diketahui makna yang jelas mungkin memuja jin, memanggil sihir dah. Ada unsur-unsur sihir. Begitu juga nombor tu, wafak nombor, guna nombor. Nombor ni pun boleh jadi unsur sihir dah. Jadi berhati-hatilah, jangan kita padan huruf. Kita tengok dulu di Lahad Datu Sabah dah. Pokok tu kata jihad nak lawan kerajaan Malaysia ni. Pakai penuh dengan tangkal dah. Huruf kita tengok baju juga gapo tu dia salut dengan tangkal-tangkal tak. Tangkal-tangkal tu gapo huruf-huruf dah, huruf-huruf Arab ni. Dia setengah tercampur naik Quran, dia setengah tu campur dengan simbol macam-macam dah tak. Simbol apa saya tahu dah, takut ada juga dah simbol-simbol lah. Simbol-simbol dia campur naik Quran sikit, campur dengan simbol yang tidak difahami pun ada dah. Itu menunjukkan bahawa itu adalah unsur tangkal, unsur syirik dah, unsur sihir jin. Kita tak usah gitu dah. Ini nak suruh perhati je. Kebesaran Allah bukan nak suruh jadi unsur syirik. Pendapat yang berikutnya mengatakan bahawa huruf tersebut termasuk kemukjizatan Al-Quran. Kerana orang-orang musyrik tak kala mendengar Al-Quran mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah perkataan Muhammad sahaja dan bukan firman Allah SWT. Oleh kerana itu Allah SWT hendak mengatakan pada mereka bahawa Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf yang membentuk perkataan-perkataanmu dan bukan bahasa yang asing bagimu. Alif lam ra apa tu huruf yang biasa digunakan orang Arab ya. Jika engkau beranggapan bahawa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, maka Muhammad itu hanya satu dan bahasa yang digunakan Al-Quran adalah bahasa yang kamu gunakan juga. Kata-kata Al-Quran adalah kata-kata bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf bahasa Mus juga. Dan engkau pun adalah para pakar dalam bidang bahasa Arab juga. Maka jika anggapanmu itu memang benar, maka datangkanlah sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Kami menantang kamu dah, mencabar kamu sebagai orang yang mahir dan ahli dalam bidang bahasa supaya buat Quran serupa dengan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan oleh Jibril AS. Dan mereka tidak mampu untuk itu sehingga menjadi jelaslah bagi setiap orang yang insaf dan sadar bahawa Al-Quran bukanlah perkataan manusia melainkan perkataan Tuhan manusia Azza wa Jalla. Oleh kerana itu dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman maksudnya, dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah sahaja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kau tidak akan dapat membuatnya. Maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Dan dalam surah Hud Allah Taala juga berfirman yang bermaksud bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Itu dah Nabi mereka Quran dah. Katakanlah kalau memang demikian maka datangkanlah 10 surah buatan yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak dapat menerima seruan ilmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahawasanya tidak ada Tuhan selain Dia.
Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Surah Hud ayat 13 hingga 14. Doa surah Quran ni Nabi Allah cabar supaya buatlah. Ayat Quran ni sedap dibaca, sedap didengar, makna sedai molek comel dah. Berantai ayat dia dah. Saling berantai. Cabar gitu tak boleh nak buat. Kafir tak boleh buat. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah SWT juga berkata, katakanlah sesungguhnya, maksudnya dah, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu sebahagian lain. Surah Al-Isra ayat 88. Orang yang anti-Islam, anti-etis macam mana ke apa pun. Bahkan orientalis sendiri tak masuk Islam kau. Masuk TV kita dulu tak. Dia kata tak puji Quran ni. Kalau dia kerti bahasa Arab, dia akan dapat kesenian bahasa Arab. Dan dia rasa makna dia pun kemah kejik. Yang tidak boleh diingkari lah. Tu kalau orangnya tengok Quran tu dengan ilmu lah. Okay, kedua pendapat di atas adalah pendapat yang lebih mudah untuk terima dalam kitab Al-Muntakhab. Tak kala sampai pada pembicaraan mengenai Alif Lam Mim di awal surah Baqarah, terdapat pernyataan berikut. Maksudnya, Alif Lam Mim, Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan menggunakan huruf-huruf ini untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang tersusun dari huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab dalam menyusun pembicaraan mereka. Jadi orang Arab ni penting bahasa dah. Jadi bahasa dia dengan huruf dia pun dia ada kaedah yang kemah lah. Nak sebutan huruf, makhraj huruf yang kemah. Namun demikian mereka tidak mampu mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun mereka ni pakar bahasa. Bahasa Arab ni adalah bahasa dunia yang hebat dah masa tu. Dia ada sistem yang kemas. Bukan saja ada kata Quran yang menjaga bahasa Arab. Sebenarnya sama-sama dah. Bahasa Arab pun Allah cipta juga. Sehingga bahasa Arab tu bahasa yang sangat indah, sangat sistematik, sangat hebat. Sehingga dia saling berkait. Setiap istilah dia yang mempunyai makna yang mendalam. Al-Quran sendiri terjaga dengan bahasa Arab yang kemah dah masa tu. Dan bahasa Arab juga tidak berubah zaman berzaman kerana dijaga oleh Quran, bahasa Quran yang telah memperkemaskan lagi penguasaan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab ni. Itu kelebihan bahasa Arab dan bahasa Quran lah. Bahasa Quran itu sendiri, bahasa Al-Quran. Kalau bahasa lain tu berubah. Kita ni orang Melayu ni tengoklah, kita baca kitab Syekh Daud Fatani tu peningnya kepala kita dah. Sebabnya bahasa dia, lenggok bahasa dia telah berubah dah. Tapi bahasa Al-Quran ni kita jauh mana lah. Walaupun ada bahasa Arab moden lain sikit kita nampak, tapi kita tak boleh faham. Kalau dia kerti Arab, bahasa Al-Quran kerti dah. Boleh baca lah kitab, kata kitab moden pun dah. Sampai itu, hal itu juga berfungsi untuk menarik pendengaran mereka kerana adanya perbezaan suara. Dan bacaan Alif Lam Ra kepada ada kaedah lah menyebabkan kita tarik dengan Al-Quran dengan surah Alif Lam Mim dan yang berbentuk huruf-huruf ni lah. Tafsir Baidawi dan yang lainnya mengatakan bahawa dari sekian pendapat yang ada mengenai hal ini, pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang mengatakan bahawa jumlah huruf-huruf tersebut secara keseluruhannya menunjukkan umur umat ini atau yang serupa dengan itu. Ni style ni lah. Ni pun style tilik nasi ni. Style meramah ni. Jenis meramah ni masalah. Walaupun ada setengah ulama tu terpengaruh dengan sufi, buat jadi ulama tafsir, jadi buat style meramah juga. Karut ni. Atau huruf-huruf tersebut merupakan rumus yang menunjukkan berapa hakikat dan kejadian sejarah yang terjadi dengan berlalunya waktu. Ini pun huruf-huruf ni wafat ke apa ni jenis yang ramah nasib lah. Jenis meramah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah ni diturunkan untuk menentang ramalan-ramalan ni lah. Tidak tafsir ramalan ni. Orang supaya dia ajak manusia ni, umat Islam sebagai optimis. Tidak tergantung pada ramalan. Orang ramal tahu mana? Tidak. Bismillah tawakkaltu Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita perlu bertawakal, kita putus, kita lawan. Kita teruskan, kita tak kisah. Dia nak kata dia meramal, dia menang ke apa tak kisah. Optimis dia. Teruskan, tidak rasa sial, majar ke apa tidak ada dah. Okey, hendaknya seorang muslim mengetahui pendapat mana yang lebih dekat untuk dapat terima dan difahami oleh akal. Dan hendaknya jangan sampai tertipu oleh riwayat-riwayat aneh yang dikemukakan dalam kaitan ini. Kalau kita baca tafsir dengan tidak ada kaedah, ulumul Quran tidak kemah mana. Dah, kaedah-kaedah baca tafsir, tambah-tambah dia tidak ditahqiq pula dah. Jadi tabi juga dah. Pening juga dah.
Ada cerita-cerita Israiliyat banyak. Jadi dalam tafsir Quran ni banyak juga ulama tafsir riwayat Israiliyat untuk memahami Quran tu. Dan sekali bukan faham jadi kaguk faham belum. Ada juga dah. Sesungguhnya Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Basmalah dan surah At-Taubah. Ada orang tanya Syekh, ucapan Bismillahirrahmanirrahim disebutkan pada permulaan surah-surah Al-Quran, namun tidak disebutkan pada permulaan surah At-Taubah. Surah At-Taubah tak ada tulis Bismillahirrahmanirrahim permulaan surah. Apa yang menjadi sebabnya dan apa hikmah di balik itu? Syekh ni jawab, para mufassir menyebutkan bahawa para sahabat tidak menuliskan ucapan basmalah pada permulaan surah At-Taubah. Demikian juga dengan para tabi'in, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Adapun yang menjadi sebabnya ialah hal sebagai berikut. Kata tak tulis. Dulu kita tulis sebab apa ni? Sebab dia. Pertama, surah Taubah merupakan kepanjangan dari surah Al-Anfal yang persis jatuh sebelumnya menurut susunan mushaf Al-Quran. Hal itu kerana sebegitu dekatnya tema-tema yang dibahas dalam kedua-dua surah tersebut. Jadi hampir sama. Kedua surah tersebut sama-sama membahas masalah jihad dan peperangan jalan Allah. Sehingga seolah keduanya adalah sebuah surah. Sehingga ucapan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Anfal itu sudah cukup. Bagi permulaan surah At-Taubah, sebagian mufassir menyebutkan adanya persamaan di antara kedua surah tersebut sebagai berikut. Sama ke apa dah? Adapun persamaan yang ada di antara kedua surah ini jauh lebih nampak dibandingkan persamaan antara sebahagian surah dengan sebahagian surah yang lain. Hak lain tu ada kaitan-kaitan juga dah. Tapi hak ni lebih jelas, sangat jelas dah. Surah At-Taubah seolah-olah seperti penyempurna bagi surah Al-Anfal dalam banyak isinya yang terdiri dari masalah usuluddin dan furu'uddin, sunnah-sunnah ilahiyah. Usuluddin ni akidah ke apa lah. Furu'uddin ni hukum-hukum furu' lah dah, hukum fiqh ke apa. Sunnah-sunnah ilahiyah, sunnah-sunnah ketuhanan dah. Sunnatullah dah. Dan hukum. Dan sebagai besar isinya banyak berhubungan dengan masalah-masalah perang dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seperti masalah persiapan perang, sebab-sebab yang akan mendatangkan kemenangan, masalah-masalah lain yang berhubungan dengan persiapan moral dan kewangan. Nak perang ni mesti ada semangat moral dan kewangan kena ada juga. Perjanjian dan menepati dan membatalkan perjanjian itu. Apabila ada hal-hal yang mendorong ke arah itu dan juga berkaitan dengan hukum perwalian dalam peperangan, baik di antara orang mukmin maupun antara orang kafir. Ini bukan wali nikah ni, wali apa ketaatan lah dah. Sokongan atau ta'ana. Kedua surah tersebut juga berbicara mengenai keadaan orang-orang mukmin yang tulus, orang-orang kafir, para pendusta dari kalangan munafik dan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Surah ni pun banyak cerita pasal munafik. Apa yang dikemukakan pada surah yang pertama diperjelaskan dan disempurnakan lagi pada surah berikutnya, surah Taubah berikutnya. Dijelaskan lagi. Asalnya surah Al-Anfal, disambung surah Taubah tu menjelaskan lagi. Sekiranya jumlah dan penyusunan surah-surah bukan berdasarkan nas, maka apa-apa yang kami sebutkan di atas menjadi penguat bagi pendapat orang yang mengatakan bahawa kedua surah tersebut adalah sebuah surah. Kita tak boleh kata surah walaupun ada kata macam surah. Sebabnya nas sebut surah-surah ni ada 14 surah ke gapo, bukan sahabat. Sahabat pun bukan pengumpul asal dia. Hak ni pun salah faham banyak dia. Kerana adalah hadis Bukhari ke apa tu. Kadang-kadang hadis Bukhari ni walaupun hadis perawi tu dia sebut. Kadang dia ada termasuk kata-kata dia dah. Kata-kata sahabat, kadang kefahaman sahabat sendiri dah. Jadi benda tu kata-kata tabi'in menyebabkan seolah-olah tu mu'tamad. Sebenarnya Quran, mushaf Quran telah ada di zaman Nabi lagi dah. Cumanya menyusun lebih sistematik dah di zaman Uthman. Lebih jelas bagi ke apa sehingga orang mudah baca gitu. Tak berbeza pendapat macam ni. Tapi Quran tu sudah ada di zaman Nabi lagi. Kedua, surah At-Taubah dimulai dengan pernyataan bara'ah, berlepas diri dari orang musyrik. Bara'ah ni maksudnya tak secara dah. Pelawai gitu lebih kurang dah. Trik ni tak secara dah janji manismu dah nak lawai kau dah. Gitulah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Janji ni janji putus dah hubungan janji dah. Maka berjalanlah kamu kaum musyrik di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Kemudian jika kamu kaum musyrik bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya
kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan beritakanlah kepada orang kafir bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maksudnya ajak ni bekim nak tak pada kalau ustaz bismillah kita tengok tak. Ayat di atas merupakan peringatan yang keras yang tidak sesuai dengan penyebutan kata rahmah yang terdapat dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ibn Abbas telah bertanya kepada Ali radhiyallahu, mengapa ucapan bismillahirrahmanirrahim tidak dituliskan di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah? Ali radhiyallahu menjawab, kerana ucapan bismillahirrahmanirrahim itu adalah keamanan dan perdamaian. Sementara surah At-Taubah ini turun dengan ketajaman pedang dan pemutusan perjanjian di mana tidak ada keamanan dan perdamaian lagi. Ini ada riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu. Ketiga, surah At-Taubah turun dengan kekuatan pedang terhadap musuh. Setelah gagal semua cara yang lain ditempuh, dalam surah At-Taubah terdapat pernyataan. Maksudnya, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Dan tangkaplah mereka, kepunlah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Taubah ayat ke-5. Jadi memang tegah nada. Pada surat Taubah juga Allah Taala berfirman yang bermaksud, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merosak sumpah janjinya? Maksudnya orang kafir Quraisy ni memang langgar janji ya. Macam kita dah ingat Yahudi lah. Israel tu dah janji-janji kata kecerdasan sejarah tak ditembak pula dah. Padahal mereka telah keras kemahuannya untuk mengusir Rasul dan mereka lah yang pertama kali mulai memerangi kamu. Jadi cerita sejarah Islam perang pun kena ingat. Khianat ni bukan orang Islam, orang kafir tu khianat dulu. Mengapa kamu taat pada mereka padahal Allah lah yang berhak kamu takuti? Jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 13. Dalam surah yang sama Allah Taala juga berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 103. Kafir yang kita perang ni, hak kita lawan ni, jangan nampak lembek kita. Biar kita kerah, biar dia terkejut perut ya. Penghunusan pedang tidak sejalan dengan penyebutan sifat rahmah dan kasih sayang yang terkandung dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tak sesuai lah dah. Keempat, surah At-Taubah turun dengan mengabaikan perwalian di antara orang mukmin dengan orang musyrik. Al-Quran berkata yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu. Ini pun jadi sehujah bagi ulama yang kata, kalau bukit Islam kat bapak dengan adik-beradik pun tak boleh jadi wali nikah kan? Salah satu lah. Dia maksud yang lagi lebih umum. Maksudnya untuk kita taati kasih sayang kita, untuk kita dokong, untuk kita kasih sayang, untuk kita bekerjasama tak boleh. Kalau dia kafir je. Sebagai pemimpin nombor satu tak boleh lah. Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, wali dia, maka mereka itulah orang yang zalim. Surah At-Taubah ayat 23. Pemutusan hubungan perwalian walaupun ada kekerabatan di antara mereka tidak sejalan dengan penyebutan sifat rahmah dan kasih sayang terdapat dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun jelas sini surah At-Taubah ni suruh perang lah, suruh perang dah. Dia Al-Anfal tu ya ada dua lagi dah. Ni betul-betul suruh perang suruh dah. Menyatakan putus hubungan kencatan senjata atau perjanjian aman, putus dengan orang kafir. Suruh perang saja dah. Arah suruh perang pasal apa ni tak pakai kerja. Kena tipu bangar dah. Inilah surah At-Taubah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.